إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa'ala kerana pada malam yang penuh keberkatan ini insya-Allah kita masih lagi diberi ruang dan kesempatan untuk sama-sama menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Seterusnya untuk kita duduk sebentar antara maghrib dan isyak ini bagi memenuhi ruang yang ada dalam membincangkan perkara-perkara berkaitan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita masih lagi dalam bab yang sama yang telah kita bincangkan pada 2 minggu yang lepas, dan pada malam ini kita akan sambung dengan hadis yang berikutnya, iaitu hadis 13. Wa anhu radallahu anhu qala, daripada sahabat radhiyallahu anhu, daripadanya Nabi bersabda, laqad ra'aitu sab'ina min ahli suffah, sesungguhnya aku telah melihat 70 orang daripada kalangan ahli suffah. Ahli suffah ni para sahabat Nabi, tuan-tuan, yang duduk di anjung di belakang Masjid Nabawi. Masjid Nabawi zaman Nabi dengan zaman kita berbeza lah. Zaman kita ni besar sangat. Tuan-tuan pergi buat umrah pun kagum tengok dia punya lantai dia, ukiran dia, keluasan dia sangat selesa. Tapi Masjid Nabi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak macam sekarang. Lalu pada waktu itu ada di kalangan sahabat yang menumpang, yang mendiami bahagian belakang Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, seramai dia berbeza-beza. Kejap ramai, kejap sedikit. Apa yang penting mereka itu duduk di situ dan mereka digelar sebagai ahli suffah. Lalu sahabat Nabi yang menukilkan hadis ini menyatakan, sesungguhnya aku telah melihat 70 orang di kalangan para sahabat Nabi yang merupakan ahli suffah, ma minhum rajulun alaihi ridaun, tiada pun seorang daripada mereka itu yang memakai rida. Rida ni macam selendang yang menutupi bahagian atas badan. Jadi orang Arab ni dia ada pakai rida. Kemudian imma izarun wa imma kisaun, sama ada izar, kain sarung. Ni sahabat Nabi ni, bukan cacaran orang, tuan-tuan. Betapa tidak berharganya dunia bagi mereka. Apa yang penting syurga Allah Subhanahu wa taala. Imma izarun, kain sarung, wa imma kisaun, kain yang menutupi baju ataupun yang menutupi bahagian atas. Sama ada kain sarung ataupun pakaian yang tutup bahagian atas. Dua-dua tak ada ni. Faqad qad rabatu fi a'naqihim, diikat kedua-dua kain tadi pada tengkuk-tengkuk mereka. Faminha, dan antaranya ma yablughu nisfas saqain, antara di kalangan mereka itu yang dapat disaksikan dia menutup separuh, mencecah separuh daripada dua betis saqain. Wa minha ma yablughu ka'bain, dan ada juga di kalangan mereka itu yang kain sarungnya hanya sampai ke peringkat buku lali. Maknanya tak sempurna, tuan-tuan. Kita kalau banding dengan sahabat ahli suffah ni jauh sangat. Sebab itu golongan tasawuf, golongan sufi, ada sebagai pendapat mengatakan sufi itu berasal dari perkataan suffah. Dan ada banyak pandangan, ada kata daripada perkataan suf, iaitu pakaian berbulu. Apa yang penting nak tengok contoh sahabat yang zahid ataupun yang zuhud, ini dah dia.
yang tak cintakan dunia, bersedia untuk dipanggil kena jihad pada bila masa, tuan-tuan. Di kalangan mereka siapa? Ibnu Mas'ud, yang merupakan kalangan ahli suffah. Lepas tu ada yang sampai dekat betis, ada yang tak, yang sampai dekat buku lali fayajma'uhu, lalu dihimpunkan pakaian tadi itu biyadihi, dengan tangannya, karahiyata antura auratahu, kerana mereka tak gemar, tak suka orang lain menyaksikan aurat mereka, tuan-tuan. Jadi dalam hadis ini apa yang kita dapat ambil sebagai contoh, pertamanya bahawa ramai dengan sahabat ni dia tak kaya seperti mana yang kita dengar, tuan-tuan. Yang kaya mungkin Abdurrahman bin Auf, yang kaya mungkin Uthman Al-Affan. Ini sahabat yang kaya. Hatta kalau Umar, Abu Bakar juga merupakan, sebelum mereka menjadi khalifah ataupun menjadi pejuang pengganti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga dulu ada harta. Sebab itu bila Nabi tanya kepada Abu Bakar, apa yang kamu infakkan, yang kamu berikan kepada Allah juga Rasul? Aku infakkan semua harta aku ya Rasulullah. Umar separuh daripada hartanya diberikan kepada Islam. Ini sahabat. Tapi ada kalangan mereka yang merupakan ahli suffah, yang mana mereka itu mendiami di bahagian belakang masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada rumah maknanya. Dan mereka bersedia, mereka hanya menekuni ilmu-ilmu daripada Nabi dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada panggilan jihad, mereka lah yang akan bersama dengan Nabi untuk berjuang fi sabilillah. Jadi golongan ahli suffah ini digambarkan bahawa pakaian pun tak cukup bagi mereka. Sampaikan ada yang kain sarungnya cecah dekat 2 betis sahaja. Ada yang kain sarungnya sampai kat buku lali sahaja, tuan-tuan. Kalau kain plekat kita, harga pun 230. Ada yang beratus pun ada kain plekat kita ni. Daripada India, cap Khadijah, cap Tok Gajah, macam-macam cap lah. Apa yang penting, kita ni Allah bagi rezeki sangat murah lah, alhamdulillah, tabarakallah. Tak jadi masalah kita dimurahkan rezeki, satu benda atau nikmat yang memang kita minta daripada Allah supaya Allah luaskan rezeki kita. Yang jadi masalah, bila rezeki kita luas, kita kedekut, bakhil, tak keluarkan zakat ataupun infak, lalu kita tidak menyumbang kepada Allah dan juga Rasul. Itu problem, wal'iyazubillah. Tapi kalau Allah murahkan rezeki kita, kita tolong sesama Muslim, tolong orang susah, tolong orang miskin, keluarkan zakat, bagi pula wakaf. Jadi tak ada masalah. Malahan itu semua memberi pahala kepada kita, tuan-tuan. Jadi tak ada masalah. Tetapi kalau kita nak ambil contoh, sebab dunia ini menipu kan. Dunia mata. Dunia ini dia tipu daya. Dunia ini hanyalah senda gurau, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tak kuat, bimbang kita akan tergoda dengan godaan dunia, lalu kita akan meninggalkan Allah dan juga Rasul, wal iyazubillah. Kemudian dalam hadis ini juga dinyatakan bahawa dikatakan bahawa para sahabat ini mereka semuanya di kalangan golongan-golongan yang susah, faqir, dan mereka mengutamakan akhirat berbanding dengan dunia. Lalu falam yajtami' lahum sauban, lalu mereka tidak ada pun 2 pakaian, iaitu izar dan juga kisah. Sampaikan mereka terpaksa gabungkan, ikat kat tengkuk-tengkuk mereka, menunjukkan bahawa sifat zuhud yang ada pada diri para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang berikutnya, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Kenapa? Sebab Allah telah mensyariatkan di dunia ini ada yang halal, ada yang haram. Bagi orang yang beriman, bertakwa, benda yang haram secara qat'i kita kena tinggalkan. Mesti kita kena tinggalkan. Arak, tak tahulah sedap ke tak sedap, tapi kita tak boleh minum, hukum dia haram. Tak kira apa nama dia, tiger ke, lion ke, elephant ke, tuan-tuan. Tetapi kalau ia itu adalah sejenis arak, al-khamar, hukumnya haram bagi orang Islam untuk minum. Jadi sama juga dengan benda-benda yang lain. Mungkin kita dapat nikmat zina. Zina ni kalau dekat orang bukan Islam, mungkin bagi mereka satu yang tidak punya satu kesalahan. Zina ni asalnya semua agama salah kot, tapi diperbolehkan. Maknanya ada puak-puak liberal, puak plural ni yang mereka menghalalkan zina seperti mana berlaku dengan negara barat di Eropah kan. Kalau ikutkan hukum asalnya semua agama tak boleh. Kristian pun tak boleh. Kalau kita buka kitab-kitab
Injil mereka tu tak dibenarkan. Yahudi lagi tak boleh. Tapi tak tahu kenapa di Amerika malahan melacur tu macam ada lesen pula, ada profession yang dibenarkan. Filem-filem porno, filem lucah sebagai contoh dihasilkan di negara-negara barat tanpa macam rasa ada bersalah pun. Di Jepun sebagai contoh. Wah, ustaz ni terror ni. Baca tuan-tuan, baca setakat ni alhamdulillah lah, Allah jaga lagi pelihara mata, mudah-mudahan Allah jaga dah sampai ke akhir hayat. Jadi bila baca tengok rupanya industri filem lucah pornografi ni kalau kat negara barat macam satu benda yang halal. Dia ada filem Hollywood tu, itu ada pula industri filem-filem lucah ni tuan-tuan. Jadi benda tu tak boleh. Benda tu kalau ikut semua agama asalnya tak boleh. Berdosa lah. Tetapi dibolehkan oleh sebahagian pihak untuk memenuhi hawa nafsu mereka. Jadi bagi kita orang mukmin, ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini ibarat sebagai penjara bagi orang mukmin. Kenapa? Sebab ada benda-benda yang Allah haramkan. Tetapi ada yang Allah halalkan. Jadi yang halal itu kita buatlah. Macam makanan sebagai contoh, mi goreng halal. Tak ada masalah kita makan. Mi goreng campur lemak babi, haramlah hukumnya. Jadi nak makan juga ustaz, tak boleh, haram. Nak juga, ini ustaz, babi masak lemak celapiah, jangan, haram, tetap haram. Tak boleh buat apa dah. Macam tu juga dengan benda-benda yang lain. Wa jannatul kafir, dan dunia ini syurga bagi orang-orang kafir, orang yang tak beriman kepada Allah, sebab mereka menghalalkan benda yang Allah haramkan dan mereka tidak ada sekatan. Sebab itu diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi kita kena berhati-hatilah bila mana Nabi dah bagi pesanan dalam hadis ini tuan-tuan, jelas menunjukkan bahawa di sana ada larangan bagi kita sebahagiannya dan ada keluasan bagi kita sebahagiannya. Setiap perbuatan, setiap perkara yang kita lakukan ada halal dan juga haram. Ada dosa dan pahalanya, semua benda. Bab makan, bab minum, bab bekerja, mencari rezeki, ada halal, ada haram. Berniaga menggunakan riba, haram. Tak kira apa juga bentuk perniagaan. Kita menjadikan riba sebagai modal kita. Kita pinjam duit daripada bank, daripada alung, dia kenakan bunga, interest. Jadi itu adalah haram. Riba itu jelas disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Nabi dalam hadis, bahawa mengambil riba hukumnya haram. Kita jual dadah, haram. Walaupun kaya. Orang jual dadah ni kaya kan? Haram. Tak boleh buat apa dah. Jadi macam itulah dengan perkara-perkara yang lain. Tetapi bagi orang yang bukan Islam, mungkin tak ada masalah. Dadah, ganja, apa lagi dam, ketum, mungkin bagi mereka tak. Tapi daun ketum tu dia pokok kan? Pokok dia kalau jual pokok tu tak okey lah kot. Kalau buat untuk ubat herba dia tak ada masalah lah kot. Cuma kalau disalahgunakan akan jadi haram. Baik, jadi itulah maksud hadis ini, bahawasanya bagi kita orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Allah, kita ada batasan dan ada beberapa perkara yang tak boleh kita lakukan. Sedangkan bagi orang kafir, mereka bebas melakukan semua perkara tanpa ada batasan. Malahan setengah perkara yang bercanggah dengan fitrah kemanusiaan pun mereka halalkan. Perkahwinan sama jenis, dekat mereka ada tempat-tempat yang diharuskan, dibolehkan. Laki kahwin laki. Dapat kad jemputan, Abu berkahwin dengan Syukur sebagai contoh kan. Jadi kita tengok sepatutnya Abu kahwin dengan Aminah lah. Tapi dekat sana dah tak ada masalah tuan-tuan. Mereka menghalalkan benda yang bercanggah dengan fitrah kemanusiaan. Dalam hadis berikutnya Nabi sebutkan, wa an Ibni Umar. Ibni Umar juga sahabat Nabi, anak Presiden Umar radhiyallahu anhuma, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibai faqala. Kata Ibnu Umar, suatu ketika Nabi pegang mankibai ni, kat belakang ni, antara tengkuk dengan bahu ni, Nabi pegang macam belikat lah, belikat ataupun belakang yang dekat dengan leher ni, Ibnu Umar punya belikat. Faqala, lalu kata Nabi bersabda, kun fid dunya, jadilah kamu dekat dunia, kata Nabi, ka'annaka gharibun, seperti mana kamu ini orang asing. Dunia ni kamu jadikan macam kamu ni orang asing. Au abirus sabil, ataupun orang yang merentas jalan. Dunia ni kita lalu je, kata Nabi. Jangan kita duduk terpegun, terpesona, stay, berazam tak nak mati. Jangan. Sebab kita hakikatnya memang akan tinggalkan dunia.
Tak ada orang yang akan duduk di dunia kekal immortal sampai bila-bila, tak ada. Mesti mereka akan tinggalkan dunia. Lalu Nabi pesan, kun fid dunya gharibun. Jadilah kamu ka'annaka gharibun. Jadilah kamu seolah kamu ini orang asing, ataupun abirus sabil, ataupun orang yang mengembara, yang merentas jalan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah Ibnu Umar berkata, iza amsaita. Tadi hadis Nabi sebut, ini Ibnu Umar punya kata-kata, asal sahabat, kalam sahabat. Lalu Ibnu Umar kata, iza amsaita fala tantazir as-sabah. Bila kamu berada di waktu petang, jangan kamu tunggu lagi pada waktu subuh, pada waktu pagi. Bermaksud, bila kita ada kesempatan, diberi nafas, nyawa, kekuatan untuk beramal pada waktu petang, buat terus, jangan tangguh lagi. Ni pesan, jangan tangguh, jangan kamu tunggu sampai pagi esok baru kamu nak beramal. Sebab nanti kalau Allah cabut nyawa kita, tuan-tuan, habis tak dan kita untuk beramal. Waktu petang kita ada duit untuk infak, sedekah, tolong orang. Waktu petang ada orang minta tolong. Kita perlu ada kemudahan. Kereta besar, rumah besar, isteri pun besar, semuanya besar, tuan-tuan. Jadi bila orang datang minta tolong pada waktu petang. Jangan tunggu esok pagilah. Alah, ni baru balik kerja ni. Padahal dia balik kerja bukannya jauh mana pun, bukannya daripada Gombak nak balik ke Seremban Selatan ni, dekat Seremban, dekat Taman Pinggiran Senawang tu je dia kerja kan. Oh, tu pun dia tak dan. Esok pagi kita tengok sama ada dia meninggal atau kawan tu dah meninggal. Jadi rugilah. Sebab itu kata Ibnu Umar, iza amsaita fala tantazir sabah. Bila kamu berpetang-petang, berada di waktu petang, ataupun kamu berada di waktu petang, jangan kamu tunggu pada waktu subuh. Wa iza asbahta fala tantazir masa. Dan bila kamu berada di waktu pagi, kamu sihat di waktu pagi, ada kekuatan di waktu pagi, ada upaya di waktu pagi, ada kemampuan di waktu pagi, jangan kamu tangguhkan untuk beramal sampai waktu petang, kata Ibnu Umar. Wa khus min sihatika limaradika. Dan ambillah peluang kesihatan kamu tu, waktu kamu sihat, sebelum kamu ditimpa penyakit. Sebab tu kadang-kadang, tuan-tuan, kan, bila kita pergi ziarah orang sakit, sebab ini semua sunnah Nabi. Iyadatul marid, sunnah. Ziarah orang sakit, pergi tengok orang yang hampir mati, ataupun mengiringi mayat ke tanah perkuburan. Ini semua sunnah yang dapat pahala, tuan-tuan. Digalakkan untuk kita sentiasa buat benda ni. Pantang dengan orang sakit, kita pergi ziarah. Antara faedah dan hikmah dia juga akan mengingatkan kita kepada kesakitan, bahawa kita juga nanti akan mati. Kalau tak sakit, alhamdulillah lah. Tapi jaranglah manusia ni tak sakit. Tak pernah dengar lagi orang, ada lah yang tak sakit sikit-sikit tu lah, mungkin ada. Dia tak sakit teruk, tak ada kencing manis, tak ada jantung, tak ada kanser, dia jatuh tak lama mati. Adalah berlaku seperti itu. Tapi biasanya orang Melayu kita ni adalah kadang-kadang jantung, kalau tak jantung buah pinggang, tak buah pinggang kencing manis, tak kencing manis darah tinggi, dan kadang-kadang gout. Itu dah menjadi satu kelaziman, kan. Jadi tuan-tuan, bila kita ziarah orang sakit, dia juga ingatkan kita sebenarnya. Ziarah orang mati, apatah lagi. Mati dah Pak Abu ni, baru nikah je kan, contohlah, baru je kahwin semula, dah meninggal. Aku ni bila masa juga akan mati. Jadi ini perkara-perkara yang menyebabkan kita gemarkan akhirat dan kita kurang kepada cintakan dunia, mudah-mudahan. Sebab itu kata Ibnu Umar, wa khus min sihhatika limaradika. Dan ambillah peluang daripada kesihatan kamu waktu kamu sihat, sebelum kamu ditimpa penyakit. Wa min hayatika limautika. Dan peluang kamu dihidupkan waktu kita hidup, sebelum kita menempuh alam kematian. Kalau mati, habis, full stop, tutup buku, dah tak boleh beramal lagi dah. Kita mengharapkan pahala-pahala yang kita pernah buat waktu kita hidup. Sebagai contoh, 3 pahala yang tak akan terputus, kan, kata Nabi. Yang pertama, al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain. Tuan-tuan ada ilmu, apa juga bentuk ilmu yang bagus, ilmu pendidikan, ilmu pertanian, ilmu pancing ikan, apa-apalah. Kita ada ilmu, kita tolong orang guna ilmu kita. Selagi mana dia guna ilmu kita, selagi itu dia akan memberi pahala kepada kita sampai kita mati sekalipun. Yang kedua, sadaqatun jariyatun. Sedekah jariah, yang mana walaupun kita dah meninggal beratus-ratus tahun, tetapi sedekah kita itu masih digunakan. Kita wakafkan tanah untuk bina masjid, masjid digunakan. Setiap kali dia digunakan, setiap kali pahala akan mengalir ke dalam diri kita, insya-Allah. Jadi ini benda yang bermanfaat. Dan yang ketiga kata Nabi, al-ibnu salih yad'ulah.
anak soleh yang mendoakan kepada ayah dia, kepada ibu dia. Sebab tu Nabi galakkan kita kahwin dan punya anak yang ramai. Nabi cakap tazawwaju, berkahwinlah dengan al-wadud, dengan seorang isteri yang subur, al-walud, dan yang penuh kasih sayang. Sebab bila kita ada anak ramai ni, bayangkan kalau semua doakan untuk kita tuan-tuan. Ada anak 16 orang, 17 orang. Sekarang ni payah nak jumpa lah. Tapi dulu 16 ni standard. 16, 15, 11 tu biasa. 11 ni semua doakan untuk kita waktu kita dah meninggal dunia. Ya Allah, ampunlah dosa ayahku, ya Allah, rahmatilah ayahku, ya Allah. Kan manfaat untuk kita tu. Ya Allah, ayahku dulu seorang yang saleh, tetapi dia kurang berharta, lalu kau kayakanlah dia dengan rahmatmu, ya Allah. Allah Rabbi. Kita pun seronok dekat alam kubur tu, sementara menanti alam akhirat. Sebab anak kita pakat doa kat kita. Tapi kalau anak tu anak yang saleh, kalau anak tu yang bukan saleh, wal'iyazubillah lah, dia ada buat benda yang pelik-pelik, meskipun dosa dia yang tanggung, tetapi tak beri manfaat kepada kita di alam kubur. Baik, kemudian qalu fi syarih hadzal hadis, para ulama hadis menyatakan dalam mensyarahkan hadis ini, makna yang Nabi sebut kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil, bermaksud la tarkun ila dunya, janganlah kamu condong mencintai dunia, wala tattakhizha watana, dan jangan kamu ambil dunia ni sebagai seolah-olah sebagai tanah air. Sebab itu Nabi pesan supaya jadi macam orang asing kan. Orang asing macam orang bukan warga negara. Jangan jadi dunia ni sebagai tanah air kita. Sebab bila tanah air kita, kita kena cintakan tanah air. Macam Malaysia ni tanah air kita, tak lama nak merdeka, kita diminta untuk mencintai Malaysia. Jangan kita benci negara kita, jangan khianat negara kita. Itu bagus, tak ada masalah. Tetapi kata Nabi, jangan ambil dunia ni, dunia, benda-benda yang menggoda kita ni, sebagai kita jadikan ia sebagai tanah air yang kita cinta dengan sedalam-dalamnya, yang kita berazam tak nak tinggalkan dunia. Mana boleh. Sebab dunia pasti akan dihancurkan oleh Allah, sama ada kita dulu mati ataupun dunia akan hancur. Dua-duanya merupakan makhluk Allah yang mana kita akan menyesal kalau kita tidak beramal untuk akhirat kita kelak. Kemudian wala tuhaddis nafsaka, dan para ulama hadis juga menyatakan jangan kamu sebut dalam diri kamu bituli al-baqa fiha, untuk tinggal kekal lama di alam dunia ini, wala bil i'tina'i biha, dan jangan kamu sangat-sangat prihatin terhadap urusan dunia, wala tata'allaq minha, jangan bergantung dengan dunia, illa bima yata'allaqu bil gharib, kecuali sebagaimana seorang asing yang bergantung kepada dunia. Orang asing Bangladesh, Pakistan, Myanmar datang dekat Malaysia ni cari rezeki, tuan-tuan. Lama-lama dia akan balik juga dekat negara asal mereka, sebab mereka mesti cintakan Bangladesh. Cuma kata tahulah kalau dah kahwin dengan orang tempatan, mungkin dia boleh berubah hati. Tapi secara biasanya, lazimnya, orang asing ni macam saya dulu, waktu saya pergi dekat luar negara, memang hati tinggal kat Malaysia je. Sebab Malaysia ni negara tumpah tanah airku, kat situ ada family kita, ada sanak saudara kita. Memang tak fikir pun nak duduk lama-lama kat negara asing tu. Duduk 2-3 tahun pun rasa dah puas sangat dah. Macam tu juga dengan Bangladesh, Pakistan, Myanmar, Filipina yang datang kat negara kita ni, saya rasa jauh dari sudut hati mereka. Mereka juga akan rasa nak balik semula ke tanah air mereka, nak berkhidmat, nak duduk, nak mati dekat tanah air mereka, tuan-tuan. Tapi tak tahulah, kot-kot bila duduk Malaysia ni, tengok anak dara Melayu comel-comel pula dah. Oh, cantik pula orang Malaysia ni. Jatuh cinta pula dengan orang Melayu, dia pula mengaku cakap Negeri Sembilan, tak cakap dah Bangladesh sebagai contoh. Itu dia berubah, itu wallahu alam. Apa yang penting Nabi sebut, jangan kita bergantung kepada dunia seperti mana orang asing yang tidak bergantung sangat kepada tempat yang mereka cari rezeki tersebut. Wala tashtaghil fiha, jangan kamu bekerja di dalamnya, bima la yashtaghi bi al-gharib, mana jangan kita bersungguh-sungguh kerjakan dunia ni seperti mana orang-orang asing bekerja dekat tempat negara-negara yang mereka pergi, tuan-tuan. Macam orang-orang yang bukan orang Malaysia ni, dia tak bersungguh, dia bersungguhlah kerja, tapi taklah bersungguh nak buat rumah 3-4 tingkat, kemudian bersungguh nak membina empayar perniagaan, sebab dia tahu nanti kalau habis dia punya permit, lalah kena balik negara asal balik. Kena pula COVID-19, tuan-tuan, habis semua, kena tangkap, kena hantar balik ke negara asal masing-masing. Jadi dia perasaan itu yang Nabi nak nyatakan, ulama nak nyatakan bahawa kita duduk dekat dunia ni,
Cukup sekadar kita ambil benda yang perlu saja, dan kalau boleh kita jadikan akhirat sebagai tempat yang utama. Baik, tuan-tuan dan mati Allah, dalam hadis ini juga menyatakan bahawa Nabi pesan, seandainya kita duduk dekat dunia, janganlah kita jadikan dunia sebagai tanah air. Maksudnya janganlah kita cinta sangat, kasih sangat, sayang sangat, bergantung sangat kepada dunia ini, sebab kita perlu lebih utamakan akhirat. Tetapi dalam masa yang sama, jangan buang dunia. Ada orang dia buang dunia terus, dia tak nak kahwin. Ada hadis yang sahih yang mana nafaru minas sahabah, sebahagian daripada sahabat yang pergi bertemu isteri Nabi untuk tanyakan amalan Nabi di waktu Nabi bersendirian. Nak tanya ni sebab diorang nak beramal betul-betul ni. Orang sahabat kan semangat. Lalu bila mereka tanya kepada isteri Nabi, lalu isteri Nabi jawablah, Nabi sekian. Kemudian para sahabat pun berazam sesama mereka. Pertama mengatakan, aku nak solat malam, tak nak tidur. Kemudian yang kedua mengatakan, aku nak berpuasa, tak nak berbuka. Yang ketiga mengatakan, aku tak nak kahwin dan aku nak beramal sampai sampai meninggal dunia. Mana tiga keazaman ni para sahabat ni. Nabi dapat tahu cerita tersebut, tuan-tuan. Nabi pun pergi kepada para sahabat dan Nabi mengatakan, kamukah yang mengatakan kaza wa kaza? Lalu Nabi sebut, sesungguhnya kata Nabi, akulah orang yang paling takutkan Allah Subhanahu wa taala. Memanglah, mana ada lagi orang lain daripada Nabi yang paling takut bertakwa kepada Allah? Mana ada orang lain daripada Nabi yang paling faham tentang syariat Allah? Nabi lah yang paling faham. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib lah insan yang paling takut kepada Allah, paling zuhud dan paling faham tentang syariat Allah. Apa kata Nabi? Nabi kata, aku bersolat malam dan aku juga tidur. Usalli wa anam. Aku asum wa uftir. Aku berpuasa dan ini puasa sunat. Aku berpuasa dan aku juga berbuka. Nabi tak puasa sepanjang setiap hari. Tak pernah dalam hadis Nabi puasa sebulan penuh kecuali puasa Ramadan. Ramadan sebulan penuh. Kita pun sama, wajib puasa sebulan penuh. Tak boleh main tintong kan. Puasa yakyuk dan sebagainya. Kena puasa penuh. Tapi bulan-bulan yang lain, kita boleh berpuasa dan kita digalakkan untuk berbuka. Maknanya kalau boleh, jangan sebulan penuh tu kita straight puasa. Ini panggil puasa wisal. Dalam mazhab kita, tuan-tuan, tak digalakkan puasa berterusan setiap hari dia dalam satu bulan tu. Macam ada setengah orang, pernah orang tanya saya, Ustaz, bolehkah dia nak puasa Rejab, Syaban tu 2 bulan penuh berturut-turut? Maksudnya Rejab sebulan penuh, Syaban sebulan penuh, dan Ramadan sebulan penuh. 3 bulan puasa penuh. Lalu saya sebutkan dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, puasa seperti ini namanya puasa wisal dan ianya tidak digalakkan. Kalau boleh, puasa hari ini, esok buka. Lusa puasa, tulat buka. Hadis selang sedih. Itu the best. Puasa yang terbaik. Dan zalika a'dalu siyam, kata Nabi, wa zalika siyamu Daud. Itulah puasa Nabi Daud dan itulah puasa sunat yang terbaik. Tak lama kita nak jumpa dengan 10 Muharram dan juga 9 Muharram. Digalakkan sangat untuk kita berpuasa. Mudah-mudahan kita dapat buatlah. Sebab itu sebelum ni 9 Zulhijjah, hari Arafah juga disunatkan untuk kita berpuasa. Ada ganjaran dan ada fadilat yang sangat besar, tuan-tuan. Nanti kita akan jumpa pula dengan 10 Muharram. Hari Sabtu ni kot, 10 Muharram. Betul 9 hari Jumaat kalau tak silap. Jadi bolehlah kita berazam. Tak puasa pun tak ada masalah sebab dia sunat je. Tapi itu sunat yang muakkad. Puasa sunat yang sangat digalak, dituntut, tuan-tuan. Kalau kita dapat puasa, itu the best. Baik, kemudian daripada hadis ini juga kita dapati bahawa Ibnu Umar berpesan, jangan kita tangguhkan untuk kita beramal. Bila ada peluang, beramal. Ada je harta untuk berinfak, infak, sedekah, tolong orang, tak ada masalah. Kadang-kadang kita was-was sebab sekarang ni banyak scammer, banyak orang yang menipu. Ustaz, penipu banyaklah ustaz. Dalam hadis Nabi sebutkan ada 2 orang sahabat, Yazid dan juga Ma'an. Ayah ni dia ada harta. Lalu pada satu pagi dia pergi dekat masjid dan dia sedekahkan harta tu pada orang-orang susah. Itu dia punya niat dia. Tetapi yang ambil harta tu anak dia sendiri. Yazid ni ayah, Ma'an tu anak. Ma'an ambil harta tu yang nak disedekahkan oleh ayah dia. Lalu kata si ayah, mana boleh kau ambil harta ni? Aku kan nak bagi pada engkau. Memang itulah ayat dia dalam bahasa Melayu. Aku berniat nak bagi pada orang yang susah. Kata si anak, akulah orang yang susah. Lalu berlakulah perdebatan. Kemudian mereka cakap, jom kita refer kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Laka ma nawaita ya Yazid,
untuk kamu pahala kamu dapat wahai Yazid sebab dia berniat untuk sedekah, walaka ma akhadta ya Ma'an, dan untuk kamu akan dapat apa yang kamu ambil wahai Ma'an. Tak salah dia ambil harta yang disedekahkan oleh ayah dia. Malahan sedekah yang terbaik adalah sedekah pada ahli keluarga kita, pada pak saudara kita yang susah. Itulah the best. Ini pak saudara punya susah, tak makan 3 hari 4 hari, kita pergi sedekah dekat orang Myanmar, dapat juga pahala. Tapi kesian pak saudara kita, mak saudara kita, sepupu kita, kaum kerabat kita yang dalam kelaparan, tuan-tuan. Dia tak berapa nak kena. Pahala insya-Allah dapatlah sebab kita ni ikhlas. Tetapi dari sudut tertib dia tak berapa nak tepat. Macam orang main bola pakai baju kot lah, pakai tie, pakai baju kot, pergi padang main bola, halau dari referee, tak dapat ni. Apa ni? Siap-siap dia kata gila ke apa? Macam tu ibarat dia kan. Maknanya main bola tu boleh, tapi tak kena dengan cara dia. Okey. Lalu itulah yang cuba nak digambarkan oleh Nabi dan juga Ibnu Umar. Mudah-mudahan hadis ini memberi tauladan ataupun pengajaran yang berguna untuk kita amalkan pada kehidupan kita insya-Allah. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, telah datang seorang lelaki kepada Nabi lalu berkata, ya Rasulullah. Seorang sahabat datang jumpa Nabi dan dia pun berkata, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkanlah aku satu amalan, iza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas, bila aku amalkan amalan tersebut, aku dicintai dikasihi oleh Allah dan aku akan dicintai dikasihi oleh manusia. Bagus sahabat ni, iaitu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dia minta petua kepada Nabi, ya Rasulullah, bagi tahu aku, tunjukkan aku satu amalan, kalau aku buat, Allah kasih ke aku, manusia juga kasih pada aku. Itu yang kita nak. Kita pun nak benda yang sama, tuan-tuan kan. Kita kalau boleh nak jiran suka kita, bos suka kita, apa lagi Perdana Menteri suka kita, agung suka kita. Kalau boleh kita nak semua suka kita lah. Dan yang paling penting, kalau boleh kita nak Allah cinta dan redha kepada kita. Itu paling penting. Sebab bila Allah cinta dan kasih kepada kita, insya-Allah makhluk-makhluk dekat dunia ini juga akan mencintai dan mengasihi kita, tuan-tuan. Tak ada masalah. Sebab itu sahabat ni tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan yang mana kalau aku lakukan amalan tersebut, aku akan dicintai oleh Allah dan aku akan dicintai oleh manusia. Lalu Nabi pun menjawab, faqala, Nabi bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah, berzuhudlah kamu, zuhud dekat dunia, pasti Allah akan mencintai kamu. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas, dan berzuhudlah kamu dengan apa yang dimiliki, apa yang yang ada pada manusia, dan manusia akan mencintai kamu. Wah, zuhud tuan-tuan rupanya petua untuk kita dapat kasih Allah dan kasih manusia. Apa itu zuhud? Zuhdi, az-zuhud. Ada nama kawan-kawan kita kan, malahan apa profesor tu pun nama Zuhdi, Profesor Zuhdi. Tu pun dia perkataan inilah. Izhad ni tadi, dia bukan zahada, yazhad, zuhdi. Baik. Jadi zuhud ni tuan-tuan merupakan satu amalan hati. Banyak ulama cari definisi dia berkaitan dengan makna zuhud ataupun zuhd. Ada yang berpandangan zuhud ini mengosongkan hati daripada dunia. Dan ada yang mengatakan bahawa zuhud kita berpaling daripada dunia menuju ke akhirat. Maknanya kita tinggalkan dunia. Tetapi makna yang terbaik iaitu yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala. Beliau menyatakan bahawa zuhud bermaksud iaitu hati kita kosong kepada dunia tetapi tidak pada tangan. Maknanya kita ada juga dunia ni, tetapi kita tak buat terus. Dunia ini kita ambil dengan sekadarnya dan kita jadikan dia sebagai alat untuk menuju akhirat. Itu dia zuhud bagi pandangan Al-Imam Al-Qayyim. Malahan dalam kitab Mizan Al-A'mal, Mizan Al-A'mal pun menyatakan maksud yang hampir sama. Dia kata bukan bermaksud orang yang zuhud orang yang tiada harta. Sebab kita ni kalau zuhud, kereta tak ada, rumah tak ada, baju copan-camping, ini zuhud ni Ustaz. Rambut panjang kan, panjang. Macam saya ni tak zuhud lah ni. Tak lama PKP lah ni. Tak lama potong insya-Allah. Jadi rambut panjang, ini zuhud ni Ustaz. Baju dia tak basuh seminggu, zuhud. Bukan. Kata Imam Al-Ghazali, zuhud bukan masa orang itu tak ada harta. Tetapi zuhud bila mana harta yang ada pada dirinya tak membimbangkan dia. Walaupun dia memiliki harta seluruh dunia.
Semua ni dia punya, tapi sedikit pun dia tak bimbang. Kalau ada orang ambil, bagi. Ada orang nak bagi. Harta-harta tu kalau dia pegang hanya pada tangan, bukan pada hati dia. Itu maksud dia. Macam tu kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga berkata benda yang sama. Orang yang zuhud ni, bila mana harta yang ada padanya digunakan untuk Allah, dia bersedekah, tolong orang, bina masjid, wakaf, bantu orang miskin, anak yatim, itu orang yang zuhud. Harta bagi dia tak ada apa pun. Bukan dia cari harta untuk diri dia semata-mata, untuk mencari kemegahan, mendapat pujian, bukan. Kalau seperti itu, tu bukan zuhud lah. Untuk dia sombong, lagi bukan zuhud. Dia kejar harta, kejar dunia, kejar pangkat, kejar jawatan, untuk dia naik dan untuk dia zalim pada orang lain. Itu memang malang sangat lah. Bila dia naik, habis kawan-kawan dia, lupa kan. Kawan ajak minum pun dah tak ingat kawan lah. Siapa ni? Siapa ni? Dia dah tanya macam tu lah. Itu bukan zuhud lah. Zuhud bila mana hubungan dia dengan Allah semakin dekat, walaupun dia banyak harta. Kereta-kereta dia, orang langgar, langgar kereta dia. Kereta Range Rover, baru beli, baru 2 hari keluar, orang langgar belakang dia. Bukannya dia marah tu, siap bagi duit lagi. Itu zuhud. Ambil duit ni, sebab pakcik mungkin tak apa sihat, perlukan ubat. Ambil, pergi klinik. Macam tu, tak marah langsung, tak terkesan langsung harta yang dia kena tu. Tapi kalau langgar kancil, serpih dekat belakang, kita turun sampai nak pecah, ambil apa tu, steering lock tu, steering lock tu sampai nak ketuk kepala kawan tu, itu bukan zuhud lah. Maknanya dunia ada dalam hati dia, bukan ada pada tangan dia. Tetapi kata Imam Ghazali, orang yang zuhud, mereka, kata Imam Ibn Qayyim, orang yang zuhud, mereka yang dunia hanya ada pada tangannya, bukan pada hatinya, tuan-tuan. Jadi nak cerita bab ni panjang lah, sebab di bab tasawuf. Jadi kita sambung pada sesi yang akan datang, insya-Allah, dengan hadis-hadis yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan mendapat manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku sebelum saya berhenti, ada tak kot-kot soalan daripada tuan-tuan yang mungkin kurang jelas, kurang clear, perlukan kepada pencerahan, dipersilakan. Baik, kalau tiada, kita akan sambung pada waktu yang akan datang. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamna bil afiyah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna al-hikmah. Allahumma faqihna fid din wa anshur minna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.